warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap ketika dan waktu. Iaitulah dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala tegahannya dan larangannya. Mudah-mudahan dengan nikmat ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi seorang mukmin yang berjaya di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini insya-Allah akan berbicara tentang satu tajuk, itulah memakmurkan masjid dengan salat berjamaah dan kelebihan-kelebihannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, golongan yang memakmurkan masjid di atas muka bumi Allah ini telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang benar-benar beriman.
dan termasuk dalam golongan mereka yang mendapat petunjuknya. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang layak memakmurkan dan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mereka yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut selain daripada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka akan menjadi golongan yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ganjaran pahala yang berganda diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang melaksanakan salat secara berjamaah, seperti mana yang telah dinyatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ganjarannya melebihi salat secara berseorangan dengan diberikan ganjaran sebanyak 27 darjat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh itu, mengapa kita tinggalkan peluang ganjaran pahala yang besar ini? Fikirkanlah ganjaran yang akan diperolehi bagi sesiapa yang mendirikan salat fardu secara berjamaah, yaitu sebanyak 27 darjat, melebihi sesiapa yang mendirikan salat seorang diri. Sidang Jumaat yang berbahagia, salat 5 waktu yang wajib itu sebaik-baiknya hendaklah dilakukan secara berjamaah. Bagi mereka yang mengerjakan salat fardu secara berjamaah akan mendapat kelebihan yang amat besar. Di antara beberapa kelebihan tersebut ialah seperti berikut. Yang pertama, barang siapa yang dapat melaksanakan salat secara berjamaah bersama imam pada takbir yang pertama selama 40 hari, maka ditulis baginya pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat munafik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shalla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Sesiapa yang salat kerana Allah selama 40 hari secara berjamaah dan mendapat takbir yang pertama bersama imam, maka ditulis bagi orang itu 2 pelepasan, iaitulah pelepasan daripada neraka dan pelepasan daripada sifat munafik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dengan darjat hasan. Kedua, memperbanyakkan langkah menuju ke masjid untuk salat secara berjamaah akan dapat menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan darjat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidar as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu beberapa perkara yang mana dengannya Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan mengangkat darjat? Mereka menjawab, tentulah wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wuduk dalam keadaan tidak disukai seperti dalam keadaan sejuk, memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu waktu salat berikutnya setelah selesai melaksanakan salat, maka itulah riba. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-Imam Nawawi menjelaskan maksud riba dalam hadis ini dengan berkata, asluhu al-habsu ala syai' ka'annahu habasa nafsuhu ala hadhihi at-ta'ah. Artinya, perkataan riba asalnya bermaksud menahan diri atas sesuatu
Seolah-olah dia menahan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, barang siapa yang menunggu untuk menunaikan solat secara berjamaah di tempat solatnya, maka dia dikira sebagai seorang yang sedang berada dalam keadaan solat dan didoakan keampunan untuknya oleh para malaikat. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yazalul 'abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhiru as-salata wa taqulu al-malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu hatta yansarif atau yuhdith. Sentiasalah hamba itu dikira berada dalam keadaan salat selama mana dia berada di tempat salatnya, kerana menunggu untuk menunaikan salat, dan berkata para malaikat, ya Allah, ampunilah dosanya, dan ya Allah, rahmatilah dia, sehingga ia beredar atau dia berhadas. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahawa seseorang yang duduk di tempat solatnya sambil menunggu untuk melaksanakan solat fardu, maka dikira seperti seorang yang mengerjakan solat di samping para malaikat berdoa untuknya. Keempat, orang yang solat berjamaah akan diampunkan dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu' thumma masha ila as-salati المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. Barang siapa yang berwuduk untuk salat, maka lalu ia menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berjalan ke tempat salat untuk menunaikan salat fardu, lalu dia melaksanakannya bersama manusia atau bersama jamaah atau di masjid, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil, kerana dosa besar tidak akan diampun melainkan setelah bertaubat nasuha. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, menunaikan solat fardu secara berjamaah di masjid juga boleh menjadikan kita seorang yang berdisiplin, seperti menepati waktu solat, mengikuti arahan imam, sentiasa lurus dan merapatkan saf solat. Masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam, maka ia hendaklah dipelihara agar terhindar daripada segala kekotoran dan sebagainya. Seseorang yang hendak memasuki masjid hendaklah masuk dengan beradab dan sopan, seperti yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Nur, yakni hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah, yakni masjid, yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut seperti diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah, mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahi wahdah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, di antara amalan soleh yang sangat digalakkan untuk kita lakukan pada bulan Muharram adalah berpuasa sunat. Kita juga digalakkan untuk berpuasa sunat pada 10 Muharram dan juga berpuasa pada hari sebelumnya ataupun sehari selepasnya. Ini adalah bertujuan untuk menyelisihi golongan Yahudi yang hanya berpuasa pada 10 Muharram. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Ashura wa khalifu fihi al-yahud wa sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman." Berpuasalah kalian pada hari Ashura dan berlainanlah dengan golongan Yahudi. Berpuasalah sehari sebelumnya ataupun selepasnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Berdasarkan hadis ini, kita digalakkan untuk berpuasa pada 9 Muharram, iaitu pada hari Ahad, 2-3 hari lagi, atau pada 11 Muharram, iaitu jatuh pada hari Selasa yang akan datang, beserta dengan berpuasa hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram yang jatuh pada hari Isnin, dengan tujuan untuk menyelisihi dan berbeza dengan golongan Yahudi. Puasa ini memiliki kelebihannya seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam hadis siyamu yaum Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Maksudnya berpuasa pada hari Ashura sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Oleh itu marilah kita merebut ganjaran yang besar ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah banyak yang telah kita lakukan sebelum ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dihormati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat serta salam ke atas Nabi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at." Yang bermaksud barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat وقاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya senantiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Ya Allah. Engkau perbaikilah pergaulan sesama kami. Engkau peliharalah kami dari sebarang penyakit, lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau bakilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh urusan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau jauhkanlah kami daripada segala bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.